Al-Quran itu perlu dibaca untuk dijadikan sekurang-kurangnya penawar. Dan hal ini memang baik kerana Al-Quran itu tidak salah untuk dibacakan terhadap orang-orang yang sakit. Tetapi tuan-tuan perempuan, akan tetapi yang harus disedari, Al-Quran itu diturunkan bukanlah hanya untuk orang-orang gila, orang yang hilang akal akibat kerasukan dan orang-orang yang sakit semata-mata. Akan tapi Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berakal, orang yang waras, orang yang sihat. Ya, untuk apa? Tujuannya lebih dominan untuk diamalkan dalam kehidupan mereka, baik secara sosialis, ekonomi kita, masyarakat kita, akhlak dan kelakuan. Mana orang sihat dominan. Ya. Di masa sekarang ni, tuan-tuan perempuan, bahasa kita dah duduk zaman yang teruk-teruk dah ni kan. Tapi Alhamdulillah masih ada yang baik-baik. Subhanallah, sahabat-sahabat ustazah yang baik-baik. Subhanallah kan. Para asatizah kita yang sering mengadukan keadaan yang kita hadapi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu Al-Quran pun mengadu kepada Allah. Al-Quran mengadu pada Allah betapa ia sering kita lupakan. Al-Quran ni dia mengadu, dia nak kita baca dia hari-hari. Tapi kita tak baca. Kita tak tengok dia. Kita tak amal dia. Ya, subhanallah. Di antaranya kita akan hanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran apa? Di hari Jumaat saja. Kita ada waktu-waktu khusus, baca pada waktu-waktu khusus sahaja. Contohnya waktu hari Jumaat saja. Kita baca waktu tu je lah. Waktu surah Jumaat. Dan ke Jumaat kita pendek lagi. Surah khusus. Surah apa? Surah Yasin. Surah Al-Kahfi. Bagus. Tak ada masalah. Tetapi kita khususkan saja. Mana surah lain kita tak dapat tengok. Kita tak dapat tengok kelebihan-kelebihan kata-kata Allah pada surah lain. Sebab kita asyik baca yang tu je. Mata kita dah sibukkan benda lain. Kan? Sambil, dan bahkan paling menakutkan adalah kita baca dalam keadaan kita mengantuk-ngantuk. Kita baca dalam keadaan kita leka, lalai, malas nak baca macam tu. Tapi baca je lah. Sebab apa? Sebab ni malam Jumaat kena baca. Kan? Jadi, kita tak faham penyebab kenapa surah tu diturunkan. Kita tak nak kaji, tak seronok nak kaji. Rasa macam tak seronok, rasa macam tak apalah, tak ada kena-mengena. Aku bukan ustaz pun. Tak ada kena-mengena. Buat apa aku nak beritahu? Biar ustaz ambil cerita. Masalahnya bila ustazah ambil pot mengkaji semua, kita pula malas nak ambil tahu, tak nak dengar pula. Dengan alasan apa? Tak ada kena-mengena pun dalam kehidupan aku. Contoh macam tu kan. Allahu Akbar. Betul lah Al-Quran itu sebagai hidayah. Yang sebab tidak pernah menghidupkan rumahnya dengan Al-Quran. Tak nak menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Okey? Dan tak hidup bersama dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab tak pernah renung. Sebab tak pernah rasa apa dia bestnya Al-Quran tu. Pernah rasa. Yang dia dapatkan daripada Al-Quran sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Ya, dapat daripada Al-Quran tu sikit-sikit. Mungkin dulu masa zaman sekolah bacalah sikit Al-Quran kan. Sebab apa? Kalau UPKK tu ada subjek Al-Quran, kenalah baca kan tajuk sikit-sikit. Lepas tu dah lulus dah, dapat masuk sekolah bagus-bagus, masuk universiti bagus-bagus, dah tak ada subjek Quran semua. Ada fun, maksudnya gembira, dah seronok, merdeka, tak payah baca Quran dah. Kan, subhanallah. Na'udzubillah. Takut kita orang-orang yang Allah murka. Yang sampai kan kita dapat habuan dunia tadi tu, dengan sebab kita baca Quran sikit tadi tu, kita dah rasa bangga dah dapat melepasi satu tahap ke satu tahap. Ya, sampai akhirnya satu ketika ada orang Dr. Abdullah Al-Qarni ini mendengar seseorang bersumpah di depan temannya, demi Allah, sudah 6 bulan kita tidak baca Quran. Dah 2 bulan tak baca Quran. Dah 1 tahun tak baca Quran. Sangat menjadikan tuan-tuan puan. Sebab apa? Kita ni jahat tuan-tuan puan. Kenapa Allah suruh baca Quran hari? Kita ni banyak dosa tuan-tuan puan. Banyak. Tapi bila kita disuruh untuk buat kebaikan ni, sebab untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Allahu Akbar. Seharusnya kita ni melakukan sesuatu yang tak baik pula, kita bangga-bangga tu, seronok pula buat benda bangga-bangga. Tapi kalau benda-benda macam jangan cerita, malu nak cerita kan. Subhanallah. Subhanallah. Sebahagian ulama mengatakan barang siapa yang ingin menasihati dirinya, maka hendaklah dia menjadikan Al-Quran ini sebagai teman setianya. Tuan-tuan perempuan, kalau kita ada kawan pun, kawan kita belum tentu lagi bercakap jujur dengan kita. Atau kalau kita bercakap dengan suami kita atau pasangan kita, belum tentu lagi pasangan kita jujur pada hari itu. Dan subhanallah, ada pula yang mengajar kita tentang tipu sunat bila sebab apa tak nak beletih.
Tak nak dengar-dengar perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati kita sendiri. Jadi kawan kita, suami kita ke, pasangan kita ke, dia cakap apa? Dia cakap dengan kita, elok dah tu. Sebenarnya dia tak betul-betul puji pun lagi, tak betul-betul menasihati kita pun lagi, dah elok dah tu. Contohnya kan. Tadi subhanallah sebab apa? Sebab dia tak nak lambat-lambatkan kita. Ataupun dia bercakap satu tu bukan tujuan tu nak menasihati pun, tapi sebab apa? Sebab nak mengena kita. Macam-macam. Tu manusia. Tapi subhanallah Al-Quran ini ada tiga benda yang tuan-tuan puan kalau kita amal benda ni, dia akan beri syafaat kepada kita. Yang pertama tuan-tuan puan, Rasulullah SAW nak syafaat dia, banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dapat baca sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca sampai habis. Kalau kurang-kurang pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, Al-Quran. Yang akan beri syafaat pada kita kedua, Al-Quran. So Al-Quran tuan-tuan, no kompromi. Dia ada sahabat. Dan ni kata ulama mengatakan tadi, barang siapa yang ingin menasihati dirinya, maka hendaklah dia menjadi Al-Quran sebagai teman setianya di dunia. Sebab dia syafaat yang kedua, dia bukan jadi sahabat di dunia saja, tapi dia akan jadi syafaat di alam kubur kita. Dia akan jadi syafaat di akhirat nanti. Dia akan jadi syafaat kepada kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, siapa dia tadi? Yang ketiga tu tadi Nabi Muhammad yang pertama, yang kedua Al-Quran, yang ketiga adalah sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat-sahabat yang soleh tuan-tuan, sebab tu subhanallah banyakkan silaturahim. Boleh jadi orang-orang yang dekat dengan kita ni, dia ni terpilih untuk masuk syurga tuan-tuan. Terpilih untuk masuk syurga. Kita yang baik, muka baik ni kan, soleh, nampak solehah, nampak baik, belum tentu lagi masuk syurga. Sebab Allah menilai kita dari macam-macam sudut. Sebab Allah bukannya masuk syurga kan, memilih seseorang itu berdasarkan amalan dia, amalan kita, tapi Allah memilih dengan rahmat dan kasih sayang dia. Tapi subhanallah, kita tak tahu, mungkin kawan kita tu yang jahat itulah yang akan masuk syurga, masuk syurga. Jadi dengan sebab kita pernah bersahabat, kita pernah menasihati, kita pernah jadi baik, dan kalau boleh kita duduk dengan orang soleh-soleh lah, kawan dengan soleh. Cuma jangan duduk dengan orang soleh-soleh kita rasa aku dah baik dah, dan rasa macam tu. Ini ada satu golongan yang ustazah kadang-kadang tak berkenan duduk dengan orang macam ni. Sebab apa? Duduk apa? Bila dia duduk macam orang soleh, dah pakai tudung labuh elok dah semua, dia rasa macam dia soleh dah. Tapi dalam duduk soleh-soleh tu ribah, duduk bercakap-cakap, duduk mengumpat-ngumpat. Ustazah pesan pada diri ustazah juga. Sebab apa? Sebab kita rasa kita soleh. Dan takut rupanya amal kita habis bagi orang. Orang yang soleh ni, dia ada ciri-ciri. Nanti mungkin ustazah akan cerita pada akan datang apa ciri-ciri orang soleh ni. Dan subhanallah, golongan yang ketiga ini, dia boleh bagi syafaat pada kita. Dia boleh bantu kita. Dengan syarat, satu, kalau kita ada sahabat-sahabat, pimpin tangan sama-sama, langkah sama-sama, taruh tangan sama-sama. Kalau masuk syurga, mungkin kawan kita masuk syurga, kita masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Minta-minta bila kalau Allah bagi izin untuk pilih nama-nama, mungkin dia pilih nama kita. Allahu Akbar. Okey. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di akhir umurnya mengambil Al-Quran dan membacanya setiap hari. Dan sambil menangis dia berkata, jihad telah melupakan aku dari membaca Al-Quran. Apa itu jihad tuan-tuan puan-puan? Iaitu melawan musuh-musuh Allah. Berjihad lah tuan-tuan puan-puan. Jihad untuk melupakan, dia kata apa? Jihad tu telah melupakan aku dari membaca Al-Quran. Jihad tu benda baik tuan-tuan puan-puan. Ini kamu nak tengok TV. Ini kamu pula benda-benda pergi berjalan. Benda tu tak ada, ialah harus je. Kalau macam jihad, dapat pahala lagi, akbar lagi kan kalau meninggal. Tapi subhanallah, jihad telah melupakan aku dari membaca Al-Quran. Ini kata siapa? Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tuan-tuan, sahabat Nabi. Dan beliau tidak mengatakan pertandingan bola tadi ke, ataupun tengok video ke, tengok macam-macam lah, yang mana-mana lah tu sebagai benda yang melupakan dia. Tak. Itu lagi lah jauh kan kalau kita. Bahkan beliau mengatakan waktu yang dia ada sepatutnya untuk baca Quran, dia banyak habis masa untuk berjihad. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan, Al-Quran ini diturunkan untuk kita agar ni Allah nak pegang hati kita, Allah nak tahu hati kita, Allah nak ambil balik hati kita, supaya hati kita ni hidup tuan-tuan, segar, bugar. Hati kita hidup. Ya, kadang-kadang kita ni ada masalah hati, hidupkan balik. Namun sangat disayangkan apabila kita tinggalkan Al-Quran, kita tak renung dia, kita tak baca dia tuan-tuan dan puan-puan, hati kita gelap, hati ni memang hari gelap dah.
Kan? Dan subhanallah, kita boleh suka baca Facebook, kita suka baca Instagram, kita boleh baca semua benda tu, tapi Al-Quran kita tak boleh baca. Rugi tuan-tuan dan puan. Rugi sangat. Dan subhanallah, setiap apa-apa yang kita ulama kita, apa tu, kita punya guru-guru pensyarah kita bercakap bab bisnes, bab apa, bab ni, kita sanggup tulis, catat. Tapi ayat Quran kita tak boleh buat macam tu. Kita rasa susah, kita rasa berat. Something wrong somewhere. What happened with our heart? Apa yang berlaku pada hati kita ni, tuan-tuan dan puan? Kita kena fikir balik. Grab balik. Dan subhanallah, kadang-kadang kalau kita fikir, kita akan boleh menangis, tuan-tuan dan puan. Kenapa dengan hati aku ni? Sakit apa ni? Subhanallah kan. Dan subhanallah, Allah subhanallah berfirman dalam surah Al-Isra, tuan-tuan yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jalan yang lebih lurus. Dan subhanallah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, tuan-tuan dan puan, agar kita selamat di dunia dan akhirat. InsyaAllah jumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.